Assalamualaikum anak-anak. Dalam pertemuan hari ini, cikgu akan terangkan dan mengajarkan tentang akhlak. Nak belajar tentang akhlak apa? Kita nak belajar tentang adab terhadap ibu bapa. Siapa itu ibu bapa? Siapa itu ibu bapa murid-murid semua? Okey, ibu bapa. Ibu bapa adalah insan yang paling berjasa dalam hidup kita. Apa itu? Apa jasa-jasa ibu bapa terhadap kita? Kita teruskan kepada penerangan yang seterusnya. Dengar dengan jelas, okey? Apa kena dengan Husna tu? Husna, kenapa sedih je ni? Fatimah dan Luqman nak pergi ke bandar. Mereka nak pergi ke kedai buku. Lepas tu nak pergi ke kedai permainan. Lepas tu pula nak pergi makan aiskrim. Husna nak ikut, tapi ibu tak benarkan. Oh, macam tu ke? Seronok betul kalau dapat pergi sekali. Macam mana kalau Husna pergi je tanpa beritahu ibu Husna? Tak baik kalau Husna tak ikut cakap ibu Husna. Kalau jadi apa-apa, mesti dia akan rasa sedih. Oh, betul ke? Baiklah, Husna akan ikut cakap ibu. Yeay! Okey, mari kita terus lebih dalam tentang jasa ibu terhadap kita. Yang pertama, ibu adalah insan yang mengandungkan kita. Yang kedua, ibu adalah insan yang membesarkan kita. Yang ketiga, ibu adalah insan yang melahirkan kita. Dan yang keempat, ibu adalah insan yang yang mendidik kita. Okey, mari kita teruskan dengan jasa ayah pula. Okey, mari kita cerita tentang jasa ayah terhadap kita. Okey, yang pertama, ayah mengazankan dan menyikomatkan kita sewaktu kita dilahirkan. Yang kedua adalah ayah berkorban dengan bekerja mencari rezeki bagi menjara kehidupan kita sekeluarga. Okey, kita teruskan kepada penerangan yang seterusnya. Okey, sebab itulah kita wajib mentaati ibu bapa kita. Kerana taat kepada ibu bapa adalah tanda kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dan terima kasih kita kepada ibu bapa. Okey, sekarang ni mari dengarkan apakah antara adab terhadap ibu bapa. Yang pertama adalah hendaklah taat kepada ibu bapa. Yang kedua adalah berbakti kepada ibu bapa. Yang ketiga, kita perlulah sopan santun dalam percakapan dan pergaulan dengan ibu bapa. Yang keempat adalah mendoakan kesejahteraan hidup dan keampunan untuk mereka. Itu adalah antara adab terhadap ibu bapa. Okey, jom anak-anak dengarkan cikgu menerangkan satu persatu poin yang telah cikgu sebutkan tadi. Okey, jom cikgu terangkan satu persatu. Yang pertama adalah taat terhadap ibu bapa. Taat itu apa ya? Ini bermaksud kita adalah taat segala perintah ibu bapa selagi mana perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Betul, ajaran Islam. Contohnya adalah seperti solat, belajar, membaca buku dan tolong ibu ayah. Maka kita wajib kita wajib taat terhadap ibu bapa. Dan yang kedua tadi adalah berbakti kepada ibu bapa. Berbakti kepada ibu bapa ni apa ya? Berbakti kepada ibu bapa ni adalah bermaksud melayan ibu bapa dengan baik. Yang kedua, menolong mereka membuat kerja-kerja rumah. Yang ketiga adalah berikan hadiah kepada mereka. Dan yang keempat, menjaga mereka. Itulah antara cara kita berbakti dengan ibu bapa. Okey, yang ketiga pula adalah sopan santun dan berlemah lembut. Apa itu sopan santun dan berlemah lembut? Sopan santun dan berlemah lembut itu adalah, ini bermaksud apabila ibu bapa panggil kita, kita hendaklah segera menyahut panggilan mereka. Maksudnya kalau macam Ahmad, terus lari pergi jumpa ibu bapa. Yang kedua, bercakap dengan mereka dengan nada suara yang rendah. Yang ketiga, pandang wajah mereka. Dan yang keempat, beri perhatian pada percakapan mereka. Dan yang terakhir, menunjukkan muka yang manis. Seterusnya, jangan sesekali kita mencaci dan menengking ibu bapa kita. Itu ibu bapa kita tak baik. Anak-anak jangan jadi anak derhaka tau, seperti si tangga. Okey, seterusnya apabila keluar rumah kita hendaklah minta izin dengan ibu bapa kita. Seterusnya, tundukkan badan apabila berjalan di hadapan mereka. Selain itu, cium tangan ibu bapa apabila nak ke sekolah atau sebelum kita tidur. Okey. Yang keempat pula adalah mendoakan kesihatan hidup dan keampunan Allah terhadap ibu bapa. Mendoakan kesejahteraan hidup dan keampunan Allah terhadap ibu bapa. Okey, jom ikut ustazah kita baca doa untuk ibu dan ayah. Okey, mari kita baca doa untuk ibu bapa bersama-sama. Okey, bismillah. Tangan semua, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maksudnya, ya Allah, ampunilah segala dosaku dan juga dosa kedua ibu bapaku, serta kasihanilah mereka seperti mereka memelihara
dan mendidikku sewaktu kecil. Amin. Kita nak buat kes bersama cikgu tentang gambar yang menunjukkan beradab terhadap ibu bapa dan tidak beradab terhadap ibu bapa. Okey, kita teruskan kepada gambar yang pertama. Ni dia berpaling muka apabila ibu bapa dia bercakap. Ni beradab ke tidak beradab? Tidak beradab. Pandai. Kita katakan dia tidak beradab. Okey, kita teruskan kepada gambar yang seterusnya. Okey, gambar ni dia tengah mendoa sambil memikirkan ayah dan ibunya. Ini beradab ataupun tidak beradab? Ini adalah beradab. Pandai. Kita katakan dia kat bahagian beradab terhadap ibu bapa. Okey, kita teruskan kepada gambar yang seterusnya. Okey, ini seorang ibu tengah menangis. Ini menunjukkan anak dia beradab ataupun tidak beradab. Ini menunjukkan bahawa anak dia tidak beradab. Pandai, kita dekatkan dekat tidak beradab. Okay, kita teruskan kepada gambar yang seterusnya. Ni macam ada lelaki tengah tolong mak dia sapu sampah. Ini beradab atau tidak beradab? Dia tolong sapu sampah, mestilah dia adalah beradab. So kita letakkan dekat tempat beradab. Pandai. Okey, kita teruskan kepada gambar yang seterusnya. Ni ibu bapa, anak dia tengah mencium kepala ibu bapanya. Ini beradab atau tidak beradab? Dia mencium atau lebih spesifik dia menyayangi. Dia memberikan sayang kepada ibu bapanya. Itu beradab atau tidak beradab? Ini adalah beradab. Pandai. So, kita letakkan dekat bahagian beradab. Kerana menyayangi ibu bapa adalah tugas anak-anak. Baik, kita teruskan kepada gambar yang seterusnya. Ni seorang anak ni dia baru dapat gaji tapi dia tak bagi ibu bapa dia duit. Ni beradab terhadap ibu bapa ke tidak beradab terhadap ibu bapa? Kalau kita ada rezeki lebih, kita kena bagi kepada ibu bapa kita terlebih dahulu. So, dekat tempat beradab atau tidak beradab? Dekat tempat tidak beradab kerana dia tidak memberikan nafkah kepada ibu bapanya. Okey, kita teruskan kepada gambar yang seterusnya. Ini gambar seorang anak tengah menolong ibunya di dapur. Ini beradab terhadap ibu bapa atau tidak beradab terhadap ibu bapa? Dia menolong ibu dia. Ini adalah beradab. Jadi ini dilekatkan dekat tempat beradab. Okey, untuk gambar yang terakhir ni adalah seorang anak tengah bertengkar dengan ibu bapanya. Bertengkar dengan ibu bapa ni beradab atau tidak beradab? Bertengkar dengan ibu bapa. Tidak beradab. Kerana kita kalau beradab kita bercakap secara sopan santun dah lembut. Jadi jika kita bercakap kasar, itu adalah tidak beradab terhadap ibu bapa. Pandai. Okey, mari kita ulangi semula. Apakah jawapan tidak beradab? Tidak beradab ni apabila kita memalingkan muka apabila ibu bapa tengah bercakap dengan kita. Yang kedua adalah apabila anak itu membuat ibunya atau bapanya menangis. Seterusnya, apabila seseorang anak itu mendapat gaji atau duit, dia perlulah memberikan sebahagiannya kepada ibu bapa. Tak bolehlah macam tak nak bagi duit, benda sendiri je, tak ada macam tu, okey? Yang terakhir, kita tidak boleh bertengkar dengan ibu bapa kerana itu adalah satu sikap tidak beradab. Kita teruskan kepada sikap yang beradab. Yang pertama adalah seorang anak itu mendoakan ibu bapanya. Nampak tak? Kalau kita nampak ada gambar ibu bapa ni. Mendoakan kesejahteraan dan keampunan untuk ibu bapa adalah salah satu tanggungjawab seorang anak. Yang seterusnya, seorang anak ini menolong ibunya menyapu sampah, mengemas rumah. Itu adalah sikap yang beradab. Okey, yang ketiga, seorang anak mencium dan bersalaman dengan ibu bapanya. Itu adalah salah satu sikap yang beradab. Dan kita perlu memberikan kasih sayang terhadap ibu bapa kita terlebih dahulu. Okey, untuk yang terakhir, seorang anak perempuan menolong ibunya masak di dapur. Itu adalah tugas seorang anak dan itu adalah adab terhadap ibu bapa. Okey, ini adalah adab beradab dan tidak beradab terhadap ibu bapa. Okey, semua dah faham kan kita dah jawab sama hari ni? Okey, kita teruskan kepada penerangan yang seterusnya. Okey, semua dah baca kan doa untuk ibu bapa tadi? Okey, Ustazah harap anak-anak akan sentiasa baca doa ini apabila teringat kepada ibu bapa. Sekian dahulu pelajaran kita hari ini. Cikgu harap anak-anak faham dan sentiasa mengamalkan apa yang dipelajari dalam kehidupan seharian. Betul. Semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.